Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ni aku ada satu reel yang kira antara tahun 2020 punya release lah Kira ni nak kata baru, kira boleh consider as sebagai barulah. Okey, yang ada pada tangan aku sekarang ni adalah satu reel iaitu Shimano Corrado MJL 71HG. Ini kira antara kalau 71 ni antara BC yang agak kecil lah untuk Shimano 71 yang kira yang agak yang paling comel lah. Okey, jom kita tengok dekat dalam dia. Dia bagi macam biasa je, sama je. Wow, seperti mana yang hampa, kalau hampa dah tengok review Corrado K aku yang sebelum ni, sama je. Dia punya bagi warranty card dan dia punya part list macam mana kita nak pasang dia. Dan kemudian dia akan bagi kat kita satu, ni yang aku selalu guna untuk servicing, iaitu bantam oil. Okey, jom kita tengok dia punya specs dulu. Okey, dia punya spek ratio, ni aku ambil HG iaitu dia punya ratio 74:1, dan dia punya drag power dia kira lebih sikit daripada Corrado K. Kalau macam Corrado K, dia punya spek dia lebih kurang dalam 5 kilo saja. So yang ni 5.5 kilo bersamaan dengan 12 pound. So ada increase 0.5 kilo. Aku pun kira macam agak, aku budget sebenarnya dia punya drag patutnya kurang lah kan, sebab dia MJL. Tapi aku pun tak faham, mungkin dia dah rasa macam okey je untuk upgrade, so I'll just upgrade je. Okey, dia punya berat dia pun ringan. Berat dia ringan 195 gram. Kalau Corrado K dia lebih kurang dalam 220 gram. Yang ni 215 gram. Corrado DC 220 gram. Ni kira ringan lagi, banyak jugalah, kira lebih kurang 15 gram. Okey, dia punya bearing adalah 8+1. Kalau Corrado K dia 4 SARB bearing, 2 bearing dan 1 one way bearing. So lebih kurang dalam 7 bearing. Yang ni lebih 8+1, ada extra bearing. Okey, dan tapi dia tak nyatakan yang mana satu SARB bearing ataupun bearing biasa. Itu kita kena buka tengok kat dalam lah. Okey, dia punya per cranking dia adalah 74 cm. Kalau kata Corrado K HG, per cranking dia adalah 79 cm. So yang ni 74 cm. So kurang 5 cm per cranking kalau berbanding dengan Corrado K HG. Okey, jom kita tengok reel dia. Alright. Ya, inilah dia Corrado MJL. Kira bagi aku, bila aku tengok dia, aku nampak macam memang slim. Nampak slim. Dia punya kat atas ni, tengok dia punya atas ni, memang slim. Nipis sikit berbanding Corrado K ataupun Corrado DC, agak sedikit nipis. Kalau kita tengok bahagian tepi pun memang nampak nipis sangat. Nampak nipis lah berbanding dengan Corrado K dan Corrado DC. Model untuk MJL ni memang lawa. Warna dia macam orang panggil apa, warna gunmetal lah. Gunmetal. Dan depan ni masih sama seperti mana Corrado K, warna hitam. Tapi cuma kat tepi ni dia nampak macam slack sikit lah, sebab ada nampak dua warna ni kan. So tapi tak apalah. Itu macam bagi aku dia punya cons dia lah. Sebab kat sini, antara sini dengan sini, side plate dia ni nampak macam kurang sikit lah. Okay, jadi kita ceritakan dia punya spek dia dulu. Okay, yang dia bagi ni adalah dia ada teknologi CI4 Plus, dan dia sama macam Corrado K juga, sama menggunakan carbon drag, Hagane body, micro modul. Ni micro modul dan juga S3D spool ni memang di antara kebanyakan model Shimano memang menggunakan S3D spool. Dan braking dia adalah SVS Infinity. Okay, dia punya cara buka dia adalah tak sama macam Corrado K ataupun Corrado DC. So dia ada satu pin ni, buka, dan kita kena pusing dia macam tu. Okay, pusing dia macam tu. So kita boleh cabut. Berbanding Corrado DC dengan Corrado K kita tak boleh cabut dia. So yang ni Corrado MJL kita boleh cabut. Tapi kena berhati-hati masa kita nak adjust dia. Okay, dia menggunakan SVS Infinity. Bearing yang
beri adalah bearing jenis SARB bearing, tapi bukanlah semua SARB bearing tu, tapi kira dia bagilah dalam ni SARB bearing, iaitu S maksudnya shielded maksudnya dia boleh tahan untuk kegunaan air masin dan juga prevent daripada kemasukan pasir. So itu S untuk shielded. A ialah anti rust bearing. Okay, SARB lah, anti rust bearing. So boleh gunalah untuk kalau air masin punya bearing ni boleh pakai. Dan kebanyakan model Shimano ni yang agak sedikit ke atas sikit, daripada pertengahan ke atas, banyak menggunakan SARB bearing. Okay, dan dia juga dilengkapi dengan super free spool. Macam mana kita nak tengok super free spool dia? Kalau kita tengok dekat dia punya spool, okay, sini bearing untuk support kita punya spool, dan ini adalah spool yang mana dekat spool tak ada bearing, tapi dia ada satu bearing yang untuk support pinion gear dia. Kalau kita tengok masa kita tekan tambah, so kita cuba goyangkan dia punya pinion gear. Kalau hampa nampak lah, aku tak pasti nampak atau tidak. Okay, masa kita goyangkan dia punya pinion gear, kalau tak, dia punya pinion gear dia memang tak akan bergerak, pasal dia punya pinion gear dia tu dah disupport oleh satu bearing untuk pinion gear. So jadi pinion gear tak akan bergerak, dan tengah daripada pinion gear tu ada lubang untuk shaft ni. So masa kita tekan tambah dan nak baling tu, so dia punya pinion gear tak akan mengganggu pergerakan kita punya spool shaft. Jadi itulah bermaksud dia punya super free spool. Super free spool dia tak sama dengan floating spool. Dia tak sama. Floating spool lain sikit. Yang ni super free spool. Kalau floating spool kebanyakannya dia menggunakan spool shaft yang agak pendek. Dia ada sambungan dua shaft. Jadi yang ni adalah super free spool. Dan super free spool ni kebanyakan model Shimano memang menggunakan super free spool. Jadi dia bagus lah. Dan juga tak lupa pula dia punya bearing, dia punya gear menggunakan teknologi micro module plus dengan head shift. Head shift ni memang bagus untuk kita punya gear durability, dan dia punya position tu agak fit lah. Yang antara gear tu fit, walaupun kita tengah strike ikan kasak-kasak ke apa, dia masih fit. Dan dia kira bila fit, dia akan pergerakan dia akan jadi lancar, dan dia akan mengurangkanlah kita punya hakisan. So kita punya durability gear tu akan lebih tahan lama. Okay, yang paling best sekali aku rasa untuk difokuskan ni adalah tak lain dan tak bukan adalah dia punya spool lah, MGL spool. Okay, jom kita tengok MGL spool dia. Aku buka sekali lagi. MGL spool ni, okay, dia dah reduce berat dia banyak juga. Kalau compare dengan Daiwa Tatula, dia lebih ringan 0.4 gram, iaitu dia punya berat adalah lebih kurang dalam 12.7 gram, manakala Tatula SV TW2020 adalah seberat 13.1 gram. Jadi yang Shimano punya lebih ringan sedikit berbanding dengan Tatula. Jadi aku tak pernah try lagi dia punya balingan dia sesedap mana, tapi bagi aku Tatula dah sedap. Aku tak pasti sama ada yang Corrado MGL ni sama ada boleh challenge atau tak boleh challenge Tatula MGL Tatula SW 2020. Okay. Dia punya dial dia untuk braking, kalau Corrado K kat bawah, kalau Corrado DC pun kat atas. Yang ni Corrado MGL pun bahagian atas. Tapi dia punya dial dia macam biasalah, ketat sikit lah. Kalau kita pakai kuku pun kena hati-hati lah. Kalau kita terlajak memang nanti akan scratch kita punya body. Untuk orang yang sayang kosmetik real lah, kadang-kadang setengah orang tu dia tak kisah pun. Kayuhan dia bagi aku masih sama macam Corrado K, Corrado DC yang mana menggunakan micro module. Sangat senyap, sangat senyap. Sehingga kadang-kadang aku kayuh ni aku tidaklah merasa sangat dia punya gear, main gear dengan pinning gear tu tak merasa sangat. So kayuhan dia kalau kita kayuh laju pun memang sangat senyap. Jadi dia punya itu waktu tu masa dia punya gear grease masih ada lah. Lepas kita dah pakai banyak sikit, kita akan ada juga rasa bunyi. So waktu tu kita kena mula start balik untuk servicing. Tapi kira memang daripada overall lah, dia punya size dia memang sangat sedap di tapak tangan. Memang sangat sedap. Rasa macam memang nipis. Dia punya
Dia punya spool pun nampak lebih narrow daripada Corrado K. Aku tak ada Corrado K kat sini untuk aku compile lah. Tapi aku boleh lah bukan compare, sorry. Okay, yang ni adalah Daiwa Tatula SV TW2020. Okay, dia seakan-akan hampir sama besar, tapi bila aku tengok secara kasar, dia nampak Corrado nampak lebih kecil daripada Tatula SV2020. Memang nampak lebih kecil. Daripada segi tinggi pun sebelah tepi lah sebelah tepi memang nampak macam Corrado ni lebih slim berbanding dengan Tatula. Cuma pada bahagian tepi ni bahagian tepi ni Tatula lebih slim lah. Corrado dia punya gear lebih besar sikit, so dia akan agak lebih sedikit besar berbanding dengan Daiwa Tatula. Okey, dia punya MGL punya trademark dia ni kat sini pada dia punya spool tension knob. Tapi spool tension knob dia masih sama macam Corrado K ataupun Corrado DC, masih sama. Dia tak ada clicker macam kat sini dia tak ada clicker, so dia tak bunyi apa-apa. So maksudnya dia punya progresif, kita punya spool position tu kita tak terlampau details lah untuk kita dengar. Kalau aku setengah tu, aku suka yang ada klik tu. So kita klik satu, kita tahu dah, kita adjust sikit. Kadang-kadang kita adjust tu kita tak berasa sangat dia jalan ke tak jalan ke kan. Cuma ada sedikit je lah perbezaan untuk Corrado ni. Macam dia buat sekarang ni, dia punya handle dia dah tak buat L shape punya design untuk kita punya knob ni. Untuk knob ni dia dah tak buat L shape design, dia dah buat macam bentuk yang biasa. L shape design tu sedap pegang aku suka pegang L shape design tu. Tapi cuma L shape design tu dia agak sedikit tebal. Mungkin dia nak reducekan berat reel ni, so dia buat design yang macam ni, yang agak standard lah macam ni, sedap. Tapi dia punya getah dia still sama macam Corrado K, masih sedap untuk kita pakai dan selesa untuk kita pegang. Cuma L shape punya lebih bagus lah, lebih rasa sedap lagi lah. Sebab bila kita tak tangan macam ni kan, L shape tu dia terus rasa macam melekat macam ni, dia agak sedikit lah rasa lain sikit. Tapi sama je lah, hampir sama je lah dengan dengan Tatula, bentuk yang sama. Shimano dia punya trademark dia tu untuk L shape punya knob tu, yang tu memang dah sangat sedap. Okey, sekian saja daripada aku. Terima kasih banyak-banyak. Kalau dah menonton tu, jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, nanti kita sambung lagi. Nanti aku try bawa reel ni untuk try pergi fishing tengok. So kita boleh rasa dia punya performance dia. Untuk strike bagi aku tak ada masalah untuk Shimano ni. Masa strike tu bagi aku dia pun punya power yang cukup untuk reel ni. Tapi cuma aku nak tahu kebolehan dia untuk menggunakan lure-lure yang ringan, seperti mana. Sebab dia punya market ni adalah untuk fight macam kategori SVTW. So jadi Shimano keluarkan Corrado MGL supaya persaingan aku rasa dalam finesse fishing adalah lebih compete kat situ. Jadi aku harapkan dia punya performance dia pun bagus, sebab Shimano pun adalah nama yang besar dalam industri memancing ni. Jadi hampa tunggulah nanti bila aku try bawa pergi ke lapangan. Aku cuba try, aku nak tengok macam mana cara macam mana balingan dia terhadap lure ringan. Okey, sekian saja pada aku. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.